Saya sekarang ini ialah nak membesarkan, nak membangun dengan mengambil kira banyak. Tapi sekarang ni sekolah dah melakukan perkara, kebanyakan daripada perkara tu untuk saya. Saya rasa amat rugi orang yang dia rasa dia bersungguh-sungguh. Sedangkan di situ ada gurunya, di situ ada strukturnya yang dah tersedia untuk membantu dan membentuk anak kita di luar daripada kemampuan kita, bersama dia ingin membentuk untuk kita. Okey, saya Razali bin Ismail bersama dengan isteri saya Wan Hashimah binti Wan Hassan, berkahwin 83, saya minta maaf, lupa waktu kahwin. Dan kemudian mendapat anak yang pertama 84 dan hinggalah akhirnya anak yang terakhir pada tahun 1999, ada 9 orang kesemuanya. Dulu bekerja di UTM, pensyarah di Jabatan Kimia Fakulti Sains 1985 dan pencen pada tahun 2020. Jadi makna taraf saya sekarang ni adalah pesara. Saya dulu ialah berkahwin tu tahun 83 kan, dan kemudian anak pertama 84, jadi dimula bersekolah pada tahun 1990 di Taman Sri Taman Dawani katanya. Waktu tu tahun 1, dan anak yang 3 pertama tu setiap tahun bermakna 1 2 3. Jadi kemudian setiap 2 tahun hingga yang terakhir 9 tahun. Jadi ada 9 orang lah anak dan kesemuanya bersekolah di Hidayah di sini. Oh, kenal Hidayah ni ialah sewaktu kawan-kawan ada bercakap nak menubuhkan sebuah sekolah, dan saya rasakan bahawa di kala itulah memang kita terdetik nak mengatakan bahawa ada tak cara bagaimana kita boleh membangunkan ataupun membesarkan anak kita dalam satu suasana yang mendorong dia untuk menjadi orang yang baik dan membaikkan orang lain. Dan saya rasakan kalaulah kita dulu bukan macam sekarang, kita tak ada pengalaman dan tak ada benda, tak ada YouTube yang kita nak tengok, jadi kita hanya bergantung kepada diri kita. Dan sekarang ni bergantunglah bersama-sama dengan kawan, rasa dicadangkan untuk masukkan ke sekolah Hidayah, maka masuk. Saya rasa kita membangunkan diri kita dengan cita-cita. Jadi kalaulah orang yang bersama keliling tu membangunkan sekolah, kita tengok dia penuh dengan cita-cita, dan saya rasakan bahawa kalau cita-cita tu berserta dengan kesungguhan, pasti akan mendapat kejayaan. Jadi daripada kecil tu, jadi kita boleh tahu bentuk untuk mendapat apa bentuk yang kita nak. Dan saya rasakan bahawa sebagai antara anak yang mula-mula masuk ke sekolah ini, saya rasakan kita boleh nampak perkembangan dia. Kedaifan dari sudut fizikalnya, tetapi besar dari sudut kesungguhan yang ditunjukkan. Dan saya rasakan saya tak nak rugi tidak bersama dengan orang-orang yang mempunyai cita-cita sini. Jadi bangunan sekolah tu kita bayangkan dulu kita bersama-sama lah gotong royong ada nak menyiapkan bangunan-bangunan kayu pada waktu itu. Gelanggang, saya masih lagi ingat gelanggang badminton itu. Bersama kita menyiapkan sumbangan sedikit sebanyak, nak merasakan bahawa kita inilah orang yang antara kalaulah generasi as-sabiqun wal awwalun kan, orang yang awal-awal yang membangunkan sekolah. Dan pada hari ini bila saya datang ke sekolah ni rasa terperanjat lah kan, dengan segala kelengkapan dia, dengan segala bangunan yang begitu banyak, berbeza dengan dulu tetapi cita-cita tetap sama, iaitu untuk membangunkan satu generasi yang lebih baik daripada generasi kita pada waktu dahulu. Dan generasi ini sekarang ini sedang bertebaran di mana-mana saja, dan kita rasakan bahawa usaha dan cita-cita kita dulu ini terpancar dari sudut usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh bekas anak didik Hidayah di mana-mana tempat yang kita berada. Keadaan fizikal dulu ialah tanah. Asalnya kita dulu ialah kita beli lot-lot tanah ni, so kemudian didermakan. Ni hutan. Ni kawasan ni dulu ialah hutan lah. Hutan, kemudian dibeli beberapa plot, dan orang-orang siapa nak beli tanah tu, dan kemudian ada orang lah mewakafkan
lot-lot yang dibeli itu, ada sebahagian lot memang sekolah, ada sebahagian yang diwakafkan dan sebagainya. Jadi of course duit tak ada kan, kita pun gaji kecil dan masing-masing gaji, tapi sedikit demi sedikit, dan kemudian usaha orang memberikan sumbangan dan sebagainya, maka terbinalah sebuah sekolah. Itu sebab kata always yang mula tu ialah sangat susah, betul? Tetapi kalau ia berasaskan kepada cita-cita, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi keseluruhan 9 orang, jadi bermula tahun 1990 hinggalah tahun 2016 yang terakhir. Dan saya tak ingat tahun berapa, tapi tahun tersebut ada 7 orang. Jadi 7 orang bermula daripada tingkatan darjah 1 hinggalah kepada tingkatan 5. Ada pada cabaran pada saat yang 7 tersebut, cabarannya of course lah kewangan. Dan saya katakan kalaulah dulu kewangan teruk, sekarang ni rasanya beban kewangan juga mungkin semakin besar keperluan untuk kewangan tersebut. Tapi saya masih percaya bahawa pasal lahir daripada keluarga yang miskin, jadi kita mampu dengan segala duit yang sedikit pun insya-Allah akan mencukupi. Jadi belajar untuk memenuhi keperluan itu, maknanya duit disisihkan dulu, dipisahkan dulu. Ini ialah iuran sekolah. Dan ini adalah baki-baki kehidupan yang kita gunakan ni. Jadi based on perancangan tersebut, saya katakan selama sehiduplah tak pernah ada keputusan masalah kewangan kerana kita mendahulukan yang perlu. Ini ialah untuk sekolah, ini untuk mak, ini untuk dan sebagainya. Dan kereta kita bersandarkan kepada baki kita. Kelengkapan rumah kita bersandarkan kepada apa yang kita ada, dan saya katakan kita mencukupi dari sudut kewangan tersebut. Masuk bulan 1, 12 bulan post-dated check. Dulu post-dated check dah diberikan kepada sekolah. Jadi maknanya kita tahulah duit kita tu jangan masuk poket dulu kan, dan memang untuk dibayar kepada sekolah dia dulu, jadi kita tak jumpa pun duit tu. So that cara, saya kata mungkin cara yang bagus lah kan, supaya setiap bulan pasti dah duit tu dah diagihkan. Yang boleh kita ketawa sebenarnya lah, yang boleh kita ketawa ialah awal tahun datang poket penuh kan. Habis mendaftar duit habis dah. Duit habis tak, itu bila kita fikir macam mana kita boleh ada, macam mana kita boleh cukup. That's the magic. Macam mana kita boleh cukup duit tersebut. Ni Allah SWT. So far 9 orang semuanya secara auto saja. Jadi kita tak ada masalah nak memujuk dia nak masuk hidayah. Dia merasakan sendiri bahawa dia adalah sebahagian daripada hidayah. Pasal tengok kakak dia masuk situ bagus, dia pun dengan sendiri autonya dia akan dimasukkan ke sekolah hidayah. Dan bagi pihak sekolah pula, saya minta ucapkan terima kasih lah. Sebenarnya ada 2 tahun saya terlupa nak mendaftar masuk daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, tapi sekolah-sekolah pun seolah macam auto saja. Memang anak saya akan dimasukkan ke sekolah menengah tersebut. Jadi itu maknanya dari segi untung lah. Maknanya kita bebanan kewangan, satu, bebanan untuk ambil dan sebagainya. Tetapi anak kita tadi, dia menyelamatkan kita kan. Maknanya kita bersungguh, tapi kita lihat anak kita juga bersungguh tu. That is, saya katakan, keberuntungan yang tiada tara lah. Saya rasakan bahawa untuk sendiri ialah saya beruntunglah. Allah kurniakan kita rezeki dalam pelbagai bentuk kan. Jadi anak saya ialah kebetulan akademiknya terbaik. Maknanya akademik yang baik, jadi saya tidak ada masalah dalam akademiknya. Dari segi akademiknya. Tapi kalau nak katakan beruntung, saya boleh katakan garis kedua lah. Dua kata-kata. Pertama ialah anak kita akan berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Kan? Saya sekarang ini ialah nak membesarkan, nak membangun dengan mengambil kira banyak. Tapi sekarang ni sekolah dah melakukan perkara tu, kebanyakan daripada perkara tu untuk saya.
dan amat rugi orang yang dia rasa dia bersungguh-sungguh, sedangkan di situ ada gurunya, di situ ada strukturnya yang dah tersedia untuk membantu dan membentuk anak kita di luar daripada kemampuan kita, bersama dia ingin membentuk untuk kita. Dan untuk saya tu ialah salah satu benda yang sangat-sangat beruntung lah. Dan bahawa ada satu sistem yang berstruktur, yang fokus, yang membantu untuk membangunkan anak kita. Itu satu. Kedua ialah bukan hanya anak kita saja beruntung kawan-kawan dia orang baik-baik. Kita pun beruntung berkenalan dengan mak bapak yang mempunyai cita-cita yang sama. Jadi itu sebab saya katakan bahawa siapa yang menyekolahkan anaknya ini, saya katakan anaknya akan beruntung, bapaknya akan beruntung, dan kalaulah dia kata dia sebahagian daripada orang yang membantu sekolah, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat beruntung kerana sistem ini membangunkan insya-Allah orang-orang yang baik-baik yang akan meneruskan kebaikan dalam pelbagai bentuk.